طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatankuasa madrasah ataupun surau Al-Murabbitin, tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik, tayyib alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat aman kita hidup ni. Yang keduanya, sehat kita boleh datang ni, alhamdulillah sehat, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiganya, kita ni dikurniakan rezeki yang banyaklah. Ada makan cukup lah, makan cukup, lepas kan ada makan lagi kan. Jadi banyaklah rezeki kita. Selain daripada makan ni, anak-anak kan, kenderaan, rumah, itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukurilah sepanjang masa. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita juga pada malam ni. Kalau ikut minggu lepas tak dapat datang kan, emergency. Tapi alhamdulillah dah tuan-tuan dapat ganti tu kan. Haji jumpa ganti. Lepas tu tahu sign kontrak kat sini dengar. Tahu sign kontrak, alhamdulillah kan. Itu kadang-kadang rezeki juga kan. Orang lain tak dapat datang dapat orang baru, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada pada 12 Muharram lah. Masuk je maghrib dah jadi 12 Muharram. Dah selesailah kita punya Tasu'a kita, Ashura kita. Satu lagi seboleh kita panggil Hadusya. Hadusya, Tasu'a, Ashura, Hadusya. Hadusya tu seboleh datang daripada perkataan ahada asyara tu seboleh. Jadi Hadusya. Jadi siapa yang puasa 10 seboleh ke pun dah sudahlah, 9, 10 seboleh, ataupun puasa 10 saja selesailah. Sedikitlah tentang Ashura ni kan tuan-tuan. Ashura ni sebenarnya tuan-tuan, pada zaman jahiliyah lagi orang Quraisy sudah berpuasa Ashura. Zaman Nabi belum diutuskan menjadi Rasul, orang Quraisy yang beragama Hanif sudah berpuasa Ashura. Jadi apabila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun, Nabi pun turut berpuasa Ashura. Puasa Nabi di Mekah dah puasa Ashura. Jadi 13 tahun di Mekah Nabi puasalah. Sampai di Madinah, apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi berpuasa Ashura dan Nabi suruh orang lain puasa Ashura. Maksudnya satu hijrah, tahun pertama hijrah tu, tahun pertama tu Nabi puasa dan Nabi suruh orang ramai puasa. Wa amara bisiyamihi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dia suruh orang puasa juga. Okey. Masuk tahun kedua. Tahun kedua ni Allah dah fardukan Ramadan. Tahun kedua hijrah Allah fardukan Ramadan. Jadi dah kena puasa sebulan. Lalu Nabi kata, man syaa falyasumhu wa man syaa falyatrukhu ataupun falyuftirhu. Siapa yang nak puasa Ashura ni lagi, puasalah. Siapa yang nak bukalah. Nabi dulu suruh puasa sebab tak ada lagi kefarduan puasa. Jadi puasa Ashura, puasa Nabi kata. Tapi bila dah fardu Ramadan, Nabi kata nak puasa, nak buka. Okey. Sampailah Nabi jumpa dengan golongan Yahudi. Nabi jumpa dengan golongan Yahudi, Nabi tanya, buat apa ni? Buat apa ni? Jadi orang Yahudi ni jawab. Kemudianlah beberapa tahun selepas tu Nabi jumpa orang Yahudi. Dia kata, hadza yaumun salih. Hari ni hari yang baik. Najjallahu fihi Bani Israel. Allah bebaskan pada hari ini 10 Muharram ni Bani Israel min aduwihim, daripada musuh mereka.
Siapa musuh mereka? Fir'aun. Maknanya Fir'aun tenggelam tu, masuk dalam laut tu 10 Muharram. Asyura, hari Asyura Fir'aun masuk dalam laut tu 10 Muharram. Lalu fasamahu Musa, kata orang Yahudi tu kata, lalu Musa berpuasa nak mengingati hari dia diselamatkan tu, dan juga Bani Israel diselamatkan. Nabi Musa berpuasa 10 Asyura. Lalu Nabi dengar ni, tak boleh jadi ni kan. Nabi kata, orang Yahudi pun puasa. Lalu Nabi kata kepada orang-orang Yahudi tu, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak untuk kata pengikut Musa ataupun orang yang mencontohi Musa, aku lebih berhak dengan Musa berbanding korang semua ni, orang-orang Yahudi ni. Lalu Nabi menyuruh orang untuk berpuasa Asyura, sehinggalah di hujung tahun, lalu Nabi dapat tahu ini bukan sekadar hari soleh sahaja, hari baik, ini adalah hari kebesaran dia orang. Kalau tak silap saya, nama dia Yom Kippur kot. Hari ni kan hari untuk Yahudi punya celebration tu, sambutan tu dipanggil Yom Kippur. Kalau tak silap lah nama Yom Kippur, boleh check balik lah. Jadi Nabi rasa tak boleh jadi ni kan, takkan nak puasa 10 sama dengan dia orang. Di hujung tu tahu, maksudnya tahun hujung-hujung dah Nabi nak wafat dah. Dan Nabi kata, idza kana al-amul muqbil, kalau ada lagi tahun depan, insya-Allah sumnal yaumat tasi', kami pasti berpuasa pada hari yang ke-9. Maknanya Nabi berazam tahun depan ni kalau ada lagi akan puasa 9 dengan 10. 9 dengan 10. Apa tujuan dia? 9 dengan 10 tak nak bagi sama kan, tak nak bagi sama dengan orang Yahudi. Jadi itu tujuan dia, puasa 9 dengan 10. Jadi kalau kita tak sompek pula, Allah lambek pula tahu 9 hari tu kita buat 10 seboleh. Boleh, tak ada masalah. Tujuannya nak lain. Kalau puasa 10 je boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan. Lebih baik buat daripada tak buat langsung tu je kan. 10 je taklah bermakna daripada ikut Yahudi baik tak payah buat kan. Itu tak ada lah kan. Tak ada lah. Okey. Cuma Nabi ni kalau dia dikenali pada awal-awal penghijrahan dia di Madinah tu, Nabi ikut je orang Yahudi ni, banyak dia ikut. Tapi dah hujung, selepas dah tukar kiblat tu daripada Masjidil Aqsa tukar kepada Kaabah, Nabi dah start semua tak nak sama dah. Waktu tu yang Nabi dah puasa pun tak nak lah, tak nak sama dengan korang, sebab kita ni satu bangsa yang baru. Bangsa yang baru ataupun bangsa yang maju, dia tak akan ikut bangsa yang bawah, dia takkan, betul tak? Betul. Dia takkan follow orang yang bawah dia. Yang tu dah lebih kurang maksud Nabi nak lain dengan orang-orang Yahudi. Itu sedikit. Yang keduanya berkenaan dengan sedikit lah tuan-tuan, saya tuan-tuan mungkin dah tahu dah kan. Jadi tak apalah saya sebut jugalah. Maknanya kesalahfahaman orang bila hijrah kan. Hijrah maknanya ramai orang sangka ianya berlaku pada bulan Muharram kan. Kita bulan Muharram kan, hari itu masuk Muharram, 1 Muharram, detik permulaan perpindahan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam kan. Jadi orang pun 1 hijrah ni perkiraan mulaan kiraan tahun hijrah, dan juga Nabi berpindah. Jadi kita rasa Muharram adalah Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah pada bulan Muharram. Tak tuan-tuan. Bila Nabi SAW sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Yang ni adalah pengetahuan para sejarawan, memang tahu benda ni, dan juga muhaddis pun memang ahli-ahli hadis tahu benda ni. Orang memang tahu Nabi keluar daripada rumah 26 Safar. 26 Safar Nabi keluar daripada rumah, sembunyi dekat Gua Sur 3 hari. 28 Safar Nabi keluar menuju ke Madinah. Jadi 28 Safar, Muharram, Safar, lepas Safar apa? Rabiul Awal kan. Jadi Nabi sampai di Madinah tu pada bulan Rabiul Awal. Jadi ini adalah pengetahuan yang diketahui. Okey. Jadi dia bukan berlaku pada bulan Muharram lah, dia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Umar
start kiraan tu, tahun hijrah tu, Nabi dia ambil tahun hijrah tu, maknanya kita start bila Nabi start sampai Madinah, itu tahun yang Nabi sampai Madinah itu 1 hijrah kan. Nabi tahun yang dia sampai itu 1 hijrah. So tahun yang lepas tu 2 hijrah, 3 hijrah. Tapi Umar tak ambil 1 Rabiul Awal sebagai start kiraan, sebab orang Arab sebelum ni tak ada, dia tak start, dia tahu Muharram, Safar, tapi tak ada yang nombor 1 kan, tak ada nombor 1, nombor 2 tak ada, sebab dia Muharram, Safar, lepas tu sampai Zulhijjah ulang balik Muharram, tak ada yang nombor 1, tak ada yang nombor 1. Jadi Umar start Muharram, sebab tu ada pendapat Imam Malik berpandangan tu, kalaulah Umar pilih 1 Rabiul Awal start, kan lebih baik, supaya orang tak salah anggap yang hijrah berlaku pada bulan Muharram kan. Tapi Umar pilih 1 Muharram tu tuan-tuan. Tujuan dia apa? Kenapa dia pilih dalam banyak-banyak bulan kita start kira 1 Muharram? Kenapa tak start 1 Safar ke 1 Rabiul Awal? Apa reason ataupun alasan Umar? Sebab orang baru balik haji pergi bulan Zulhijjah itu. Zulhijjah balik haji, jadi Umar dia ni duduk, base dia di Madinah. Jadi orang Madinah dan orang penduduk Mekah dan Madinah ni tahun haji memang dia pergi haji. Jadi dia orang ni pergi haji tiap-tiap tahun pun. Jadi bila orang Madinah pergi haji, biasanya perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah tu ambil masa lebih kurang 2 minggu. Bila habis haji? Haji bila 8, 9, 10, 1 boleh, 2 boleh, lebih sikit 3 boleh, 6 hari. Kan 6 hari, 3 boleh. Jadi balik 2 minggu, sampai dekat Madinah tu 1, lebih kurang lah awal Muharram. Jadi Umar pilih tarikh macam tu supaya orang yang balik haji ni rasa macam dirinya baru. Jadi itulah lebih kurang dia punya semangat, spirit kan. Kenapa pilih 1 Muharram? Sebab orang baru balik haji. Jadi macam itulah juga kita ni tuan-tuan, bila masuk 1 Muharram ni, bukanlah kita rasa tak ada apa, ini semua bid'ah kan, tak. Bid'ah lah tahun baru, tak. Bid'ah kita masuk 1 Muharram seperti mana Umar rasa, supaya kita rasa ini tahun yang kita dah balik haji, kita dah beramal hari tu, musim haji hari tu kan, buat semoleh tu, kita rasa dosa kita dah bersih, kita start 1 Muharram dalam keadaan yang baik lah. Itu tujuan dia. Dan kita start pula hari tu dengan puasa Ashura contohnya. Jadi ia lebih baik lah kita start tahun kita tu dengan puasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak sambung lah kita punya Syarhu Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni, Syarhul Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan kitab yang kita pakai ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, rahimahumallah. Kedua-duanya Allah, semoga Allah rahmati mereka berdua. Okey, kita dah sampai pada matan yang keberapa sebenarnya pun dah tak ingat dah. Tapi tak apalah, yang wa minal imani billahi. Okey tuan-tuan, kita dah sampai pada matan tu. Kita masih menceritakan di dalam matan wa minal imani billah. Dan di antara iman dengan Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, beriman dengan apa yang dia mensifatkannya terhadap dirinya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran. Itu maksud dia. Kita tak sifatkan Allah ini selain daripada apa yang dia tak sifatkan diri dia. Kita rasa macam body tough kan. Bagi kita sifat body tough ni adalah satu kehebatan contohnya. Jadi kita sifat Allah itu tough contohnya kan, badan bermuscle kan. Jadi kita tak sifatkan macam tu kan. Kita tak sifat, kita hanya sifatkan apa yang Allah sifatkan diri dia di dalam Al-Quran. Walaupun akal kita rasa kalau tough tu ada ketul sikit, maknanya baguslah kan. Tak, kita tak sifatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan juga wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang disifatkannya dengannya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sifatkan dan Nabi sifatkan, itu sahaja antara matan kita. Jadi kita dah syarah dah matan ni. Matan ni dia ada bagi 6 pembahasan. 6 pembahasan. Jadi pembahasan pertama
Kita dah baca pembahasan pertama dan yang kedua. Pembahasan pertama bahawa termasuk iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang dengannya Allah menyifati dirinya. Kita dah syarah benda tu. Dan pembahasan kedua, bahawa sifat-sifat Allah termasuk perkara ghaib, dan kewajipan manusia terhadap perkara ghaib adalah mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa berpijak kepada apa-apa pun kecuali kepada dalil. Yang ni juga kita dah syarahkan. Kita mesti, macam mana Allah sifatkan kita, benda sifat Allah Ta'ala ni ghaib, kan? Jadi kita percaya macam mana, macam tu lah. Macam mana syurga kita percaya, syurga itu kan. Jadi kita tak sifat lebih daripada apa. Syurga pun kita tak boleh nak bayang. Nabi kata la ainun ra'at, tak ada mata yang boleh pernah nampak, wala uzunun sami'at, tak ada telinga yang pernah dengar, wa ma khatara ala qalbil bashar, jantung kita pun tak pernah terlintas pun benda tu. Jadi kalau syurga pun kita tak boleh nak bayang macam mana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dua benda yang kita dah syarah tentang beriman dengan sifat Allah ni. Okey, pembahasan ketiga. Kita masuk kepada pembahasan ketiga daripada matan tu. Pembahasan ketiga adalah bahawa kita, untuk kitab ni muka surat 64 tuan-tuan. Pembahasan ketiga bahawa kita tidak menyifati Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak dia sandangkan pada dirinya. Macam saya sebut tadilah, kita tak sifatkan, walaupun kita rasa benda tu best, tapi kita takkan sifatkan dia kepada Allah apa yang dia tak sandarkan kepada dirinya. Okey, itu pembahasan yang ketiga. Okey, yang ni pun tak perlu disyarahkan. Kita masuk terus kepada pembahasan keempat, kewajipan. Okey, daripada matan tadi tu ada masuk pembahasan keempat, kewajipan memberlakukan nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir, tidak lebih. Kita menggunakan ataupun kita ambil sumber dalil tu, sifat Allah Ta'ala daripada sumber Al-Quran dan hadis itu secara zahirnya, dan kita tak lebih, kita tak goreng lebih, kita tak goreng lebih-lebih. Itu maksud pembahasan yang keempat. Contohnya dia sebut, contohnya manakala Allah menyifati dirinya bahawa dia mempunyai mata, apakah kita akan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mata adalah penglihatan, bukan mata sebenarnya? Jika kita mengatakan itu, berarti kita tidak menyifati Allah dengan sifat yang dengannya dia menyifati dirinya. Jadi apabila Allah kata satu benda tu, yang tu Allah, contoh ayat dia ada mata ni, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi Nuh buat kapal. Nabi Nuh buat kapal, Allah kata wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal dengan mata-mata kami. Buatlah kapal dengan mata-mata kami. Bi'ayunina, ain, ainun maksud dia mata kan. Anak-anak kita pun ramai nama ain kan. Ain syuhada, ain apa kan. Saya ada student banyak nama ain kan. Jadi apa maksud ain? Dia orang pun tahu mata kan. Okey, dalam Al-Quran, buatlah kapal dengan mata-mata kami. Jadi sebahagian orang dia macam tak boleh nak terima ain ni mata kan. Dia kata tak, kerana Allah ada mata kan. Dia rasa macam, dia rasa mata tu ni, mata ni yang ada putih, yang ada hitam ni, dia rasa yang tu sahaja. Jadi dia menghadkan mata, kepala dia macam tu. Jadi kita bila sebut mata, tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lain daripada kita. Macam orang buat contoh lah kan, muka kita dengan muka tembok tembok kan ada muka. Saya duduk di muka tembok kan, tembok. Jadi muka tembok dengan muka kita pun tak sama, apatah lagi mata kita dengan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentulah tak sama. Okey, sambung lagi. Manakala Allah menyifati dirinya bahawa dia memiliki dua tangan, Allah Ta'ala pun sebut dia ada dua tangan. Bal yadahu mabsutatan, dalam surah Al-Maidah, ketika mana orang-orang Yahudi kata yadullahi maghlulah, tangan Allah ni terikat. Tangan Allah ni terikat, maknanya kedekut lah. Tangan Allah ni kedekut, macam tu dia orang cakap. Allah kata bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbuka. Terbuka maknanya dia pemurah kan. Macam itulah. Okey,
Tapi dia nak beritahu kat sini, kita ambil apa yang ada dalam Al-Quran ini secara zahir. Allah ada tangan, ada. Tapi macam mana, tentulah tak sama. Tentulah tak sama dengan kita. Yang ni adalah kefahaman salaf. Apa yang Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ni syarah ni adalah berdasarkan bagaimana orang sahabat memahami nas. Dia faham, dia bila Allah kata ada dua, dia isbat, dia bagi isbat, dia terima, yes, ada. Dia tak macam sabonai makno tak, dia tak goreng. Dia tak goreng. Okey. Tapi bila kita faham macam ni di Malaysia ni, orang kata kita apa? Musyabbih. Dia akan kata kita musyabbih. Dia ni menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia kata kita ni samakan. Tentulah tak sama. Kita khabar tadi, tak sama. Tangan Allah, mata Allah tak sama dengan kita. Dia kata musyabbih. Sebab dia tak, bagi dia telinga dia tak boleh, kan? Telinga dia rasa tak boleh dan dia tuduh kita pula. Yang tu masalah. Okay. Kat mana ni tadi? Okey, setelah kita masuk pembahasan yang kelima. Pembahasan kelima, keumuman perkataan penulis mencakup seluruh sifat yang dengannya Allah menyifati dirinya, baik sifat zatiyah yang berupa ma'nawiyah dan khabariyah maupun sifat fi'liyah. Okey. Jadi apa yang sahaja penulis ni tulis tadi, dia kata jangan kita sifatkan Allah ni apa yang dia tak sandarkan kepada dia. Sifat-sifat yang dia kata tadi tu, jangan buat ni, jangan buat ni. Sifat-sifat dia itu tercangkup sifat zat dia dan juga sifat fi'liyah, fi'il dia. Zat ni apa? Zat ni apa yang ada dekat. Contoh-contoh lah kan, ini bukan cerita Allah Ta'ala. Maksudnya zat ni apa yang ada kat saya lah, ada kat saya. Mata, telinga, ini jadi kalau sifat-sifat, termasuk sifat tu dan juga sifat fi'il, perbuatan dia, kita hanya terima secara zahir. Kita tak sandarkan, kita terima sifat itu semua sekali, sifat zat dan juga sifat fi'il. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Yang zat pula, dia terbagi kepada dua pula. Zat ni terbagi kepada dua. Zat ni ada zat ma'nawiyah dan juga khabariyah. Okey. Kita bacalah. Sifat-sifat zatiyah iaitu sifat-sifat yang sentiasa ada dan tersandang pada Allah. Dan sifat-sifat ini ada dua macam, iaitu ma'nawiyah dan khabariyah. Jadi disebut tadi zat, sifat zat ada dua, ma'nawi dan khabari. Okey, contoh ma'nawi ni apa? Ma'nawi ni bondo yang you tak boleh nampak maknawi, dia maknawi kan, maknawi. Contoh sifat al-hayat, hidup. Al-ilm, ilmu Allah Ta'ala, macam mana? Tak boleh nak nampak kan? Itu maknawiyah. Allah Ta'ala ada ilmu, tapi macam mana? Memang kita tak boleh. Ilmu tu, kalau kita kau ada ilmu pun kita tak boleh nak bayang. Itu maknawiyah. Hayat, ilmu. Lagi sifat kudrah, kudrah, kuasa Allah Ta'ala, hikmah, bijaksana Allah Ta'ala dan lain-lain. Bukan pembatasan. Lain-lain. Ini sekadar contoh. Jadi banyak lagi sifat Allah yang maknawiyah ni. Itu contoh sifat-sifat maknawiyah. Okay. Dan yang keduanya adalah sifat khabariyah. Sifat zat juga, yang bahagian kedua dipanggil khabariyah. Contohnya adalah Allah Ta'ala sebut tadi, dia ada dua tangan, dia ada wajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Setiap sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa, Allah Ta'ala kata, tapi yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal adalah wajah Tuhan engkau. Bukan wajah ni saya buat ni kan, jangan ingat wajah ni pula kan. Yang kekal adalah wajah Tuhan engkau. Okey. Jadi wajah juga adalah sifat khabariyah. Dua mata, macam tadi, dua mata dan sifat-sifat lainnya yang disebutkan, yang bagi kita ia adalah bahagian-bahagian dari diri kita. Jadi dia boleh, kalau kita nak macam kita nak compare tu bolehlah. Badan kita macam ni, telinga kita macam ni, itu boleh compare. Tapi ilmu, hayat semua tadi tak boleh nak compare. Okey, itu sifat khabariyah.
Allah senantiasa mempunyai dua tangan, wajah dan dua mata. Itu tidak terjadi setelah sebelumnya tidak ada dan tidak sesuatu pun yang terhilang daripadanya. Okey. Jadi dia nak bagi tahu sifat khabariyah Allah ni juga, dia bukan macam kita. Sebelum ni tak ada kan. Mata ni ada ke sebelum ni? Mata kita ni tak ada. Waktu kita tak lahir mari ni tak ada. Mak kita lahir ada mata. Okey. Yang tu maksud dia. Kita ni tak ada, lepas tu jadi ada. Allah Ta'ala sentiasa ada tu daripada awal, daripada azali. Azali ni bahasa falsafah. Azali. Sejak azali lagi kan kita katakan. Azali ni apa? Dia ada tanpa permulaan. Itu maksud azali. Itu istilah dia dalam falsafah lah. Tapi memang terpaksa juga kita masuk ilmu-ilmu falsafah ni, sebab dia bila bincang pasal benda ni dia memang akan masuk sikit lah kan? Okey, itu maksud. Okey, kita pindah pula. Adapun sifat fi'liyah, tengok bawah tu lah, surah 65 yang bagi kitab ni. Adapun sifat fi'liyah, maka ia adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya. Dan ini ada dua macam. Okey, zat tadi ada dua kan. Sifat zat ada maknawi dengan khabari. Fi'liyah pun ada dua. Sifat Allah Ta'ala secara fi'il, perbuatan ni ada dua. Yang pertama adalah sifat-sifat yang memiliki sebab yang diketahui seperti redha. Sifat ini muncul kalau ada sebab. Kalau kita buat sesuatu perkara Allah suka, jadi dia muncul disebabkan ada sebab. Itu maksud sifat yang pertama ni, jenis yang pertama. Jika ada penyebab redha, maka Allah akan redha, sebagaimana firman-Nya, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Yang pakai kitab Arab ni boleh cari ikut dalil ni. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Membutuhkan, memerlukan, tuan-tuan. Membutuh bahasa Indonesia lah, kitab Indon kan. Allah tidak memerlukan. Kalau kau kufur pun Allah tak perlukan kau orang. Fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Ghani ni sebenarnya maksud ghani, kalau bahasa Arab, kalau budak-budak kita belajar, ghani ni maksud dia kaya kan. Tapi sebenarnya bukan kaya. Ghani ni adalah orang yang tak berhajatkan orang lain. Dia tak perlukan. So kalau kan kita tengok orang-orang kaya kan, dia berhajatkan sesiapa ke nak tolong dia hidup? Tak. Dia tak. Okey, itu maksud ghani ya. Dia tak berhajatkan. Kalau kau orang kufur, Allah kata Allah ghaniyun 'ankum. Allah tak berhajatkan kamu pun. Dan dia tidak meredai kekafiran bagi hamba-hambanya, dan jika kalian bersyukur, dia meredainya bagi kalian. Jadi kat situ ada, kalau korang bersyukur dia redha, kalau korang kufur dia tak redha. Yang tu sifat yang ada sebab. Okey, jenis yang kedua pula, sifat yang tidak memiliki sebab yang diketahui. Allah ada satu sifat yang kita tak tahu, dia tak ada sebab, dia buat tu without a reason, tanpa sebab. Sebagai contoh, seperti turun ke langit terdekat, iaitu langit dunia. Dana ni, dunia ni maksud dia sebenarnya dekat, tuan-tuan. Dana ni sebenarnya dekat. Jadi kita suka benda-benda yang dekat-dekat kita kan. Itulah, kita tak nampak yang akhirat, kita nampak apa dah ni. Ni ada omeh, ada ni, kita nampak yang okay. Sebab tu dunia. Dan dunia ni juga boleh maksud bawah. Fi adnal ard, di bawah sekali. Jadi kalau kita minat sangat dunia ni, maknanya kita minat benda-benda yang low class sebenarnya kan. Kalau orang yang bijak, dia minat benda-benda yang atas. Okey, saya cakap ni, saya pun sama je kan. Okey, mana ada manusia yang tak material, mesti material punya lah kan. Okey, apa nak cerita tadi? Okey, fi'liyah, seperti turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga yang terakhir. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala
turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika mana berbaki 1/3 malam. Okey. Sebelum kita pergi kepada pensyarahan ni, kita kena tahu Allah Ta'ala maknanya dia turun 1/3 malam terakhir, 1/3 malam yang last. Macam mana nak bahagikan malam ni? Malam bila start? Bila bermula malam? Maghrib. Bila berakhir malam? Subuh. Daripada maghrib sampai subuh berapa jam? Kira 7:30 subuh, pukul 6. Betul kan? 7, katakanlah pukul 7 lah, kita kira pukul 7 lah, payah nak sengah-sengah kan. Kata maghrib pukul 7, habis pukul 6. So ada seboleh jam kan, seboleh jam lah. 7 kira 8 jam setengah lah lebih kurang kan. Apalah, kita round up je kan, lebih kurang dalam saya rasa lebih 11 jam kan. Katakanlah pukul 7, 10 jam setengah sebenarnya lebih kurang. 7:30 sampai pukul 6 ada lebih kurang berapa tadi? Dah lupa nak nombor. 10 jam setengah. Tapi kita kira seboleh jam lah. Malam sampai habis malam seboleh jam. Seboleh jam bahagi 3. Seboleh bagi 3 apa tuan-tuan? Lebih kurang 4 jam lah kan, kita bagi 4 lah. So pukul 7, kata dengan pukul 7 maghrib kan, tambah 4 jam pukul apa? Seboleh. Itu baru 1/3 malam. Pukul seboleh tambah lagi 4 jam, pukul 3, itu 2/3 malam. Pukul seboleh sampai pukul 3 tu 2/3. Okey, daripada pukul 3 sampai subuh tu, katakanlah kan, kita lebih kurang lah, patutnya lebih kurang pukul 2:30 macam tu. 2:30 sampai subuh tu adalah 1/3 yang terakhir. Itu adalah 1/3 yang terakhir. Yang tu lah kalau nak kira. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ni, Nabi cerita Tuhan kita turun ke langit dunia pada berbaki 1/3 malam yang terakhir. Lalu dia kata, yaqulu may yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang nak minta kepada aku, nescaya aku akan jawab dia, ataupun aku akan mustajabkan untuknya. Okey. Jadi banyaklah, waman yas'aluni fa'u'tiya lahu. Siapa yang minta aku bagi, siapa yang minta ampun aku akan ampun. Jadi yang tu adalah sebab tu kita panggil waktu yang mustajab. Sebab hadis ni ada cerita. Okey, cumanya sebahagian orang dia rasa tak seronok bila kata Tuhan turun. Maksudnya dalam mazhab akidah dalam Islam ni, ada orang tak suka dengar perkataan Allah turun. Sebab kalau dia orang buka nazala ni, apa maksud nazala ataupun turun lah, kalau kata Allah turun, maknanya dari turun ni maksud dia daripada atas pergi bawah kan? Jadi dia tak boleh dengar. Macam dia tak boleh dengar Allah ada tangan, Allah ada mata. Dia tak boleh terima benda tu. Bagi dia macam menurunkan martabat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia takwil turun tu bukan Allah yang turun, malaikat rahmat yang turun kan, bukan. Tapi itu memang ada takwilan yang tu, malakur rahmah yang turun. Jadi kita pun, dan ini diterima oleh banyak ulama pun, dia takwil, jenis mazhab dia takwil, tukar, sebab dia rasa benda tu tak sesuai dengan Allah Ta'ala. Okey, dia rasa macam, jadi dia tukar maksud. Jadi kita ni, bila kalau dia bagi dia Allah tak boleh turun, bagi kita pula suka hati Allah lah nak turun ke. Kalau Allah Ta'ala berkuasa, dia nak turun ke, dia nak naik ke, dia berkuasa. Itu orang salah. So, dia percaya Allah Ta'ala turun ke. Macam kita lah CEO kan, dalam satu syarikat company yang besar, dalam CEO board of director tu kan, CEO semua, kita adalah chairman kan? Kita adalah ketua kepada semua CEO. Lepas tu satu hari tu, I rasa I nak turun kilang lah, I nak melawat kilang kan, kelas-kelas bawahan ni, I nak pergi tengok. Adakah turun martabat dia? Tak pun. Itu menunjukkan dia sayang dia pun. Jadi, tapi sebagai orang tak suka. Jadi kita kena faham lah. Okey.
Okey, jadi ini antara Allah turun ke langit dunia. Kita tak masuk lagi bab tu, kita hanya cerita ni sifat zatiah Allah jenis kedua. Yang itu Allah turun tanpa ada sebab pun. Bukan sebab ada orang baca Quran ke Allah turun 1/3. Tak, Allah memang turun 1/3. Itu sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di antara sifat-sifat Allah tersebut terdapat sifat zatiah dan fi'liyah sekaligus. Ada yang zatiah dan fi'liyah sekali. Contohnya sifat kalam. Kalam Allah SWT kalam, iaitu bercakap. Allah Ta'ala bercakap dan berbicara. Okey. Kalam adalah sifat fi'liyah dari segi satuan-satuannya, dan dari segi asalnya adalah sifat zatiah. Asalnya adalah sifat zatiah. Cakap ni sifat zatiah, cakap. Tapi waktu bercakap tu okey. Kerana Allah sentiasa dan terus berbicara, hanya saja dia berbicara dengan apa yang dia kehendaki dan kapan dia kehendaki, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasan sifat kalam, insya-Allah. Okey. Kalam ni tuan-tuan, Allah, adakah Allah Ta'ala kalam juga adalah isu yang besar dalam umat Islam ni tuan-tuan. Isu yang besar lah juga, tapi dia akan bahas kemudian lah kalam ni. Okey, kita tengok dulu, tak apa. Para ulama meletakkan istilah untuk sifat-sifat ini dengan sifat-sifat fi'liyah kerana ia termasuk perbuatan Allah. Sebagian ulama meletakkan kalam sebagai sifat perbuatan. Perbuatan. Kalam ni tuan-tuan, ada orang tak suka nak sandarkan Allah boleh bercakap tak? Bagi dia orang tak, Allah tak boleh bercakap bagi dia. Sebab cakap ni dia ada dia perlukan benda untuk bercakap, kan? Jadi bila bercakap maknanya dia macam makhluk. Dia macam makhluk. Dan sebab tu kalau ikut betul-betul Asy'ariyah, you tak boleh kata Al-Quran itu adalah kalamullah. Tak boleh kata Al-Quran kalamullah. Sebab you hanya boleh kata Al-Quran adalah ibarat daripada kalamullah. You tak boleh kata itu adalah kalam, percakapan Allah. Itu kata-kata Allah, tak. Sebab bagi dia orang bercakap itu macam makhluk. Dan makhluk tu tak sesuai nak letak kepada Allah Ta'ala. Tapi bila kita buat macam tu, macam kita hadkan pula, Allah tak boleh cakap. Kita pula yang Allah kata dia wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa. Jadi tiba dia kata tak, Allah bukan bercakap tu. Sebenarnya ada malaikat yang sampaikan kepada Musa apa yang Allah nak cakap, kan? Jadi dia cuba ubah ayat tu sebab tak nak sifat tu disandarkan kepada Allah. Boleh faham tuan-tuan? Jadi itu antara sebab kenapa kita berselisih hari ni. Dan ini menjadi satu isu yang macam sangat besar, kan? Kalau kita kata Allah bercakap ke apa ke, dia akan jadi macam kita ni macam kafir lah. Sebab kita kata macam menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan kita tak maksudkan yang tu pun. Okay, settle lah pasal kalam tadi. Tapi nak bercerita tadi, kalam adalah sifat zatiah dan juga fi'liyah. Okey, banyak dalil dari Al-Quran yang menetapkannya, seperti firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Okey, yang ni nak menunjukkan sifat fi'liyah ni memang ada dalam Allah Ta'ala. Fi'liyah ni perbuatan. Contohnya ayat tadi dalam surah Al-Fajr, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang, dan malaikat pun berbaris-baris. Dia nak kata Tuhan datang. Tuhan datang. Okay. Jadi Tuhan memang ada sifat fi'liyah. Okay. Jadi itulah orang salah terima apa sahaja yang dia dengar, kan? Dia tak adalah macam bukan tu, dia bukan datang tu, kan? Kita tak macam tu. Okay, jadi banyaklah dalil kat sini. Radhiyallahu karih Allah apa? Allah datang, Allah redha, Allah benci, Allah marah. Ini semua ada dalil daripada Al-Quran, daripada Quran tu. Okey. Kita sambung. Penetapan sifat-sifat ini bagi Allah bukan merupakan kekurangan baginya.
justru hal ini termasuk kesempurnaannya, di mana dia melakukan apa yang dia inginkan. Macam saya sebut tadi lah kan, Allah kata dia datang ataupun dia turun, kita terimalah. Kenapa kita kata bukan Allah tak boleh turun kan? Kau pula yang kau tak boleh turun, sebab dia rasa macam tak sesuai kan. Itu Allah kata dia turun lah. Tapi Nabi yang tu Nabi, itu hadis Nabi kata Allah turun. Jadi kita terima. Jangan kita tolak. Kalau kita tolak maknanya kita tak setuju lah. Kita tak setuju dan kita rasa kita pandai lagi daripada Nabi. Okey. Orang-orang yang mengubah kalamullah menyatakan bahawa penetapan sifat-sifat ini mengandung kekurangan bagi Allah. Tengok dia dah cakap dah. Oleh kerana itu mereka mengingkari seluruh sifat-sifat fi'liyah. Kata mereka Allah tidak datang. Allah bukan Allah yang datang tu. Allah tidak redha. Sebab redha ini perlukan sebab. Kan? Redha ni kita bila orang buat baik dengan kita pun suka redha. Redha ni suka puas hati. Itu maksud redha. Jadi bukan. Sebab sifat tu macam makhluk kan bagi dia orang. Allah juga tidak murka, Allah tidak benci dan tidak mencintai. Kan? Mencintai satu lagi benda. Kalau you betul-betul Asy'ariyah, kalau you maksudnya Asy'ariyah, Maturidiyah ke, tak pastilah, tapi ni you tak boleh kata Allah sayang awak. Allah sayang semua kan. Apa ayat beliau tu? Allah sayang kan. Allah sayang. Tak boleh. Kalau you Asy'ariyah tak boleh. Sebab Allah sayang tu menunjukkan ada kekurangan bagi mereka lah. Tapi bagi kita tak. Itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia buat apa dia mau. Okey. Saya bukan bantai Asy'ariyah tak. Tapi banyaklah Mu'tazilah lagi lah. Mu'tazilah tolak terus. Cuma Asy'ariyah bagus, dia tak tolak. Dia takwil, dia pusing. Bukan maksud dia tu. Tapi kalau Jahmiyah, Mu'tazilah tolak terus. Maksudnya ada benda-benda ni, perkataan-perkataan ni ada dalam hadis ke dalam Quran, tolak. Ni tak boleh pakai. Bagi dia orang tak sesuai. Sebab dia letak otak dia yang nombor satu. Jadi apa benda yang lawan dengan otak dia tolak. Yang tu kufur lah. Tuan-tuan tolak ayat Quran, kufur. Asy'ariyah tak tolak. Asy'ariyah cuba takwil dia panggil. Tapi takwil ni sebenarnya pun ada masalah. Nanti kita bincang. Mereka mengingkari semua itu dengan alasan bahawa semua sifat-sifat tersebut adalah sesuatu yang baru ataupun baharu lah. Sesuatu yang baharu tu bila dalam bahasa hadis, dalam bahasa Arab, kalau diterjemah kat sini baru maknanya hadis. Hadis tu istilah falsafah jugalah. Hadis ni sesuatu yang baharu, maknanya sesuatu yang boleh hancur, yang boleh mati, yang boleh rosak, itu panggil hadis. Selain daripada Allah semuanya adalah hadis. Tapi kalau istilah kita belajar hadis tu hadis Nabi kan. Dalam bahasa Arab hadis tu cakap kan. Hadis tu cakap. Dia ada banyak satu perkataan tapi istilah untuk ilmu tu berbeza-beza. Okey. Hadis bukan hadis, hadis. Okey, maksudnya sebelumnya belum ada. Okey, dan sesuatu yang baru tidak berdiri. Okey. Bagi dia orang engkar tu sebab bagi mereka benda itu adalah hadis, dan sesuatu yang hadis tidak berdiri kecuali dengan sesuatu yang hadis juga. Sesuatu yang baharu tidak berdiri kecuali dengan yang hadis. Bagi dia orang lah. Padahal Allah tidak hadis, tidak baharu. Pendapat ini adalah pendapat yang batil dan dengan sendirinya, kerana dengan logika yang sama perbuatan yang baru tidak mesti menyebabkan pelakunya menjadi sosok lain yang baharu. Dah lah, faham. Saya baca dah ni tuan-tuan. Faham? Okay, jadi dia orang tolak tu sebab dia orang anggap benda tu sama macam kita lah, macam kita. Jadi Allah tak boleh sayang. Sayang ni menunjukkan kita lemah kan? Kita nak sesuatu, dia tak nak. Dia tak nak macam tu. Okey, now kita pindah kepada pembahasan yang keenam, yang terakhir di dalam matan tadi tu. Beriman dengan Allah seperti mana Allah sifatkan dirinya dan Nabi sifatkan dirinya. Okey, ni pembahasan yang terakhir daripada matan tu, pembahasan yang keenam. Akal tidak berhak ikut-ikutan dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Okay, akal kita tidak boleh macam mandai-mandai. Ikut-ikutan ni mandai-mandai lah kan? Tak boleh mandai-mandai dalam kita buat satu nama. Kita rasa nama ni bagus ni, kita bubuh jadi nama Allah Ta'ala, masukkan 100 nama Allah Ta'ala contohnya kan, 99 nama kita masukkan, ini ada satu bagus ni kita letak. Tak, akal kita walaupun bagus, kita tidak boleh mensifatkan Allah menggunakan akal kita. Okey. Landasan dalam menetapkan dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah dalil naqli.
Naqli maksudnya Al-Quran, hadis, itu naqli. Nakal ni maknanya kita ambil. Nakal ni saya menakalkan daripada dia, maksudnya kita ambil daripada dia. Naqli ni apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Sumber kita, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah hanya daripada Al-Quran dan hadis. Itu sahaja. Jangan mandai-mandai tambah-tambah sifat-sifat Allah SWT. Okey, ini menyelisihi Asy'ariyah. Dia dah sebut dah. Ini menyelisihi Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan para pendukung mazhab ta'til lainnya. Mazhab ta'til maknanya tolak, tolak ayat tu. Okey, tak beri, teruskan. Yang berdasarkan kepada akal dalam menetapkan dan menafikan sifat-sifat Allah. Mereka berkata apa yang ditetapkan akal kami tetapkan, tidak peduli apakah Allah menetapkannya untuk dirinya atau tidak. Sebaliknya apa yang ditolak dan mesti dinafikan berdasarkan, maka kami pun menafikannya, yakni menolaknya, meskipun Allah menetapkannya. Dan apa yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan oleh akal, maka kebanyakannya dari mereka menafikannya. Kata mereka, hasil daya nalar. Nalar ni berfikirlah, bahasa Indon, kesimpulan, boleh buat. Akal adalah sesuatu yang positif. Jika ia mengharuskan menetapkan sifat, maka kami menetapkannya, dan jika tidak, maka kami menafikannya. Jadi basically maksud dia kat sini, kita tetapkan, Allah bagi tahu banyak benda tentang diri dia, jadi tapi dia tapis. Dia orang ni dia tapis. Akal ni ini sesuai ke Allah Taala. Okey, ni tak boleh, kita tolak. Bukan. Yang okey kita terima. Contohnya ilmu tu diterima. Allah Taala ada ilmu. Jadi itu terima. Iradah terima. Dan jadi dia ambil yang dia mana nak terima, mana dia nak tolak, dia tolak. Sedangkan orang yang beriman dengan Allah, dia tak buat macam tu lah. Dia terima semua sekali. Okay. Jadi ini memandai-mandai ni pun satu. Pernah dengar kan apa ni? Apa itu dia buat itu? Seminar martabat 7. Kan? Martabat 7 ni apa? Bagaimana tajalli Allah Ta'ala itu. Tajalli ni macam mana Allah itu daripada awal, kan? Tajalli mula-mula makam ahadiyah, lepas tu wahidiyah. Aku dah tak ingat apa benda macam-macam. Macam itulah lebih kurang dia punya. Dia pandai-pandai cerita pasal Allah Ta'ala, pandai-pandai kan. Dan buat seminar pula pasal benda ni. Dia buat pula seminar ni. Jadi ini memandai-mandai sifatkan Allah, apa yang Allah Ta'ala tak pernah cerita pun, dan diterima ulama-ulama apa, pondok apa ke yang ni kan, yang tu diterima. Saya pun terkejut lah, dia orang ni berani tapi idea ni datang sebenarnya, kebanyakannya datang dari seorang dia datang daripada seorang manusia yang bernama Ibnu Arabi. Tuan-tuan nama tu, dan dia adalah semua benda-benda ni wahdatul wujud, hakikat Muhammadiyah. Dia adalah kesimpulan daripada seorang ini dipanggil pelampau lah dalam. Dan orang memang respect dia, memang genius. Dia susun ilmu tu sampai orang jadi. Dan kebanyakan tarikat di Malaysia ni memang ada unsur ambil ilmu daripada Ibnu Arabi. Tuan-tuan kalau nak tahu sangat pasal ni, tuan-tuan boleh tengoklah kot. Saya ingat ada seorang ni penceramah daripada Singapura, Nordirus. Yang tu banyak bongkar pasal kesesatan tarikat ni. Saya pun bersyukur, saya pun banyak ambil manfaat daripada dia. Macam mana, kenapa dia orang nak zikir hu ni sangat? Rupanya ada. Kenapa nak pertahankan sangat hu ni? Katanya hu ni adalah nama Allah yang asal sebelum ada sifat lagi, dipanggil hu kan? Sebab tu dia hu. Lepas dia dah jelmakan diri dia, dipanggil hakikat Muhammadiyah tu kan, dipanggil ataupun ta'ayyun sani tu. Aku pun dah tak faham lah, pening kan. Tapi dia pandai-pandai lah. Tak ada dalil lah. Ada tak Nabi cerita benda ni? Tak ada. Al-Quran tak ada. Berani dia cerita pasal Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita tak nak akidah tu masuk kepada kita. Tak ada dalil. Allah tak beritahu, Nabi tak beritahu, mana datang Ibnu Arabi? Betul lah. Satu Ibnul Arabi, satu Ibnul Arabi, yang tu alim
faqih, muhaddis. Yang tu ulama dalam mazhab Maliki. Ibnul Arabi, ada al belakang dia. Tapi kalau Ibnu Arabi tak ada al kan, Ibnu Arabi, yang tu yang sesat. Tapi saya tak beranilah nak kata dia kafir kan. Tapi kalau ikut ayat dia, tak beranilah kan. Kita tak mengkafirkan sesiapa lah. Kita tak tahu pun, kita tak tahu. Tapi zahirnya memang out lah, memang out semua. Okay, pukul dah masuk kan, sekejap masuk kan. Sebab nak baca kan, maka okey, kita tengok sikit. Jadi mustahil sang pencipta itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Ini berdasarkan kepada akal. Akal juga mengetahui bahawa semua sifat kekurangan tidak mungkin disandarkan kepada Allah kerana Tuhan haruslah sempurna. Akal juga mengetahui bahawa kelemahan haruslah dihapus dari Allah kerana ia adalah sifat kekurangan. Jika Tuhan itu lemah lalu dia didurhakai dan dia ingin menghukum orang lain yang mendurhakainya sementara dia tidak mampu melakukan, ini sama sekali tidak mungkin. Jadi akal mengetahui bahawa sifat lemah tidak mungkin disandangkan kepada Allah. Begitu juga pula kebutaan, ketudian dan kebodohan, dan begitulah seterusnya. Jadi yang pertama sekali, kita akan sifat Allah Ta'ala ini kita hanya berdasarkan dalil naqli, Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, baru kita letak akal kita. Yang sifat-sifat yang lemah ni kan, Allah contohnya apa sifat yang ada orang kata Allah itu tak nampak, Allah tak dengar. Jadi kita rasa mustahil Allah itu tak dengar. Jadi itu baru kita tolak dengan akal kita, ya. Okey. Samakan yang tidur tak khabar, kan. Tak apa, tak payah baca. Okay, jadi saya ingat dah tercapailah maksudnya. Ada 6 pembahasan ni berkenaan dengan kita mensifat Allah seperti mana Allah sifatkan dirinya. Okey, nanti baru kita sambung. Kita beriman juga seperti mana Nabi sifatkan Allah. Yang tu kita tak masuk. Kita baru masuk pada kita beriman seperti mana Allah sifatkan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada kan? Okey tuan-tuan, kitab ni. Tuan-tuan ni kalau tuan-tuan tak